اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 28, baris atas sekali. Surat 28 baris atas sekali. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه آمين. Kesebelah daripada 13 sifat atas jalanan Imam Asy'ari, ataupun 20 sifat atas jalanan Imam Maturidi yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsil. Kesebelah daripada 13 ataupun 20 sifat sama erti, sifat ma'ani sama. Di asalnya sami'a yasma'u sam'an. Mim tu bagi mati tu sam'un. Tapi dah kita wakaf, ain pun kita mati, mim mati juga. Jadi nak baca warna tu dua mati. Maka mim tu bubuh baris, sebagaimana baris yang sebelum tu sin baris atas, maka mim pun kita baca baris atas jugalah, sama. Biasanya sam'un, sami'a yasma'u sam'an, tu asal dia. Mim tu bagi mati dia. Jadi kita baca dengan sama. Sifatun ma'aniyun, mula daripada sifat kudrah, iradah, sampailah kepada sifat kalam, ada sifat ma'ani. Ma'ani ni jamak daripada mufradnya ma'nan. Ma'ani. Ma'nan ni satu perkara, satu sifat yang ada. Jikalau Allah Ta'ala buka hijab, buka dinding antara kita dengan zat Allah, selain daripada kita dapat melihat zat Allah, kita dapat juga melihat sifat kudrah, iradah sampai ke sifat kalam. Sebab sifat kudrah sampai ke sifat kalam, sifat yang ada. Itu maknan, satu perkara yang ada. Maknan, jadi kalau banyak ma'ani, sifat ma'ani, sifat yang ada. Sifat yang ada pun macam contohnya sifat terdahulu, kidam, baqa, contohnya itu sifat yang reti sahaja. Zat yang tidak ada permulaan wujudnya, sifat dengan kidam. Zat yang tidak ada kesudahan wujudnya, dipanggil baqa. Kita reti je. Adapun diri sifat kidam baqa tak ada diri sifat tu. Tapi kita faham, kita reti zat Allah ni ada tidak ada permulaan, zat Allah ni ada tidak ada kesudahan. Retilah sifatnya
Zat seumpama ni bersifat dengan kidam baqa. Itu reti sahaja. Adapun diri sifat tak ada. Qudrah sampai ke kalam sifat ma'ani, sifat yang ada. Jikalau Allah buka hijab, buka dinding antara kita dengan Allah, selain daripada kita dapat melihat zat Allah, kita dapat juga melihat akan sifat-sifat ma'ani, qudrah sampai kalam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Erti sama, mendengar atau pendengar Allah. Mendengar atau pendengar Allah. Mendengar atau pendengar Allah. Ni kita ulang acak-acak kali dah ni. Ulang acak kali dah. Mendengar itu terjemahan orang-orang yang terdahulu. Pendengar ni ini terjemahan daripada dimulai pada pada Baqarah yang memulai sifat diterjemah dengan perkuasa, perkehendak, pengetahuan, perhidup, pendengar, perlihat dan perkata. Pergi kepada sifat yang ada di zat Allah. Mendengar akan sekalian perkara yang ada, itu dia panggil ta'alluq, fungsi, tagang, khijaan bagi sifat sama. Allah yang ada sifat pendengar, maka Allah mendengar akan sekalian perkara yang ada. Itu beza antara mendengar dan pendengar. Tetapi orang-orang dahulu dia terjemah dengan mendengar. Tak apalah. Qudrah berkuasa, iradah berkehendak, ilmu mengetahui, hayah hidup, sama mendengar, basar melihat, kalam berkata-kata. Tapi walaupun terjemah mendengar, melihat, berkata-kata, iaitu satu sifat. Sifat. Terjemah mendengar pun sifat. Basar terjemah melihat pun sifat. Kalam terjemah dengan berkata-kata pun kehendaknya adalah sifat. Walaupun terjemah dengan mendengar, melihat dan juga berkata-kata. Jadi Allah yang bersifat dengan mendengar akan sekalian perkara yang ada. Jadi sifat pun mendengar, fungsi ta'alluq sifat pun mendengar. Allah yang bersifat dengan melihat akan perkara yang ada. Jadi sifat pun melihat, ta'alluq sifat pun melihat. Allah yang bersifat dengan berkata-kata, jadi sifat pun berkata-kata, ta'alluq sifat pun berkata-kata. Jadi sama. Tapi walaupun dulu terjemah dengan mendengar, melihat, berkata-kata, tetap pembicaraannya adalah sifat yang ada di zat Allah. Cuma pada Baqarah nak bezalah sifat dengan ta'alluq sifat lain-lain. Sifat qadim, ta'alluq sifat ada baharu. Sifat sama qadim, sifat basar qadim. Allah mendengar akan makhluk, Allah melihat akan makhluk baharu. Mendengar tu baharu, melihat tu baharu. Mendengar dan melihat akan makhluk. Allah mendengar akan kita, Allah melihat akan kita selepas kita diadakan oleh Allah. Jadi Allah mendengar dan melihat akan kita tu baharu. Tengok, ta'alluq ada baharu. Tapi sifat, sifat qadim. Contohnya sifat qudrah dengan ta'alluq sifat qudrah. Sifat qudrah kita maklum sifat yang qadim, sedia kala. Allah yang bersifat dengan qudrah mengada meniada. Mengada meniada tu baharu. Tanjizi hadis bagi qudrah yang kita panggil qada qadar tu nah. Mengada tu baharu.
Meniada tu baru sekarang. Hak dahululah, hak sekarang lah. Hak akan datanglah. Tetapi mengada meniadanya baru. Dia takluk kudrah baru. Sifat qadim. Tu beza sangat tu. Antara sifat dengan takluk. Jadi pada Baqarah nak bezalah. Sifat bubuh kuasa, kehendak. Sini dengar, kemudian lihat, kata-kata. Orang dulu terjemah dengan mendengar, melihat, berkata-kata sahaja. Tapi walaupun terjemah gitu, maksudnya apa? Iaitu sifat. Sifat juga walaupun terjemah mendengar pun. Sifat yang sedia. Sifat yang sedia. Sifatun qadimatun. Qadim. Sebab sifat Allah qadim belaka. Yang mana qadim tidak ada permulaan, hanya zat Allah yang qadim, sifat Allah yang qadim. Zat dan sifat Allah jualah yang qadim. Jadi samak ni sifat yang sedia, yang qadimah, adanya pada zat Allah, qaimatun bizatihi ta'ala, ada di zat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat sama ni sifat yang ada di zat Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan dia dengan sifat sama, yang dengan dia dengan sifat sama mendengar. Mendengar tu dipanggil samarah sifat. Hasilan sifatnya adalah mendengar. Mendengar akan sekalian perkara yang ada. Itu dipanggil ta'aluk. Mendengar dipanggil samarah sifat. Bila ada sifat sama, maka mendengar. Mendengar akan perkara yang ada, itu dipanggil ta'aluk. Jadi Allah yang bersifat dengan samak ni mendengar. Kemudian dia terbuka dan terang. Terbuka dan terang. Dia terbuka dan terang ni kalau bahasa Arab disebut inkishaf. Inkishaf ni terbuka dan terang. Sebab kita bicara dah minggu lepasnya. Macam memberi bekah, mengada meniada, taksir kudrah, membuka inkishaf, sama ilmu, sama basar, dilalah menunjuk, itu takluk bagi sifat kalam. Jadi samak ni inkishaf, nyata bagi Allah dengan sifat samak. Jadi samak pun inkishaf, nyata, terbuka. Ilmu pun inkishaf juga, basar pun inkishaf juga. Tapi inkishaf lain lah, macam contoh kita. Dengan ilmu maka nyatalah bagi kita. Dengan sifat samak, nyatalah bagi kita. Kita dengar, nyata lah. Selagi tak dengar, tak nyata. Dengan sifat basar, kita melihat. Melihat tu nyata. Selagi kita tak melihat, tak nyata. Ceritalah gambaran tu. Tapi selagi tidak melihat, tak nyata. Jadi fungsi sifat basar melihat bagi kitanya nyata. Samalah juga. Adapun fungsi bagi kudrah yang ada di kita ni, menggerak, mendiamkan tubuh badan kita, mengada dan meniadakan. Ni fungsi sifat kudrah yang Tuhan letak di kita. Bila kita ada sifat kudrah, fungsinya taksir lah. Memberi bekah. Membekah pada apa? Pada menggerak, mendiamkan tubuh kita, pada mengada dan meniadakan, menghasilkan pekerjaan. Itu fungsi sifat kudrah yang Tuhan letak di kita, taksir. Tapi kita tak panggil taksir lah hakikinya. Sebab taksir hakiki Allah Ta'ala. Kita hanya atas jalan ikhtiar dan usaha. Tapi usaha kita tu pun, gerak diam tu pun adalah datang daripada perbuatan Allah
yang bersifat dengan sifat kudrah. Kita yang mengadakan, kita yang menghasilkan, kita yang berkah. Itu majazi je. Letak je, bukan hakiki sebenar. Hakiki sebenar yang beri bekah, mengada meniada, hanyalah perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Jadi kudrahnya taksir. Adapun ilmu sekarang ni sama. Sifat yang ke-12 basar, dia punya ta'alluqnya adalah inkishaf, terbuka dan nyata. Tapi beza antara terbuka dan nyata dengan sifat ilmu, terbuka dan nyata dengan sifat sama, terbuka dan nyata Allah dengan sifat basar, tak samalah. Tapi dipanggil inkishaf belaka, nyata belaka, terbuka dan terang belaka. Ada ni. Ni hak sama. Yang dengan dia mendengar, terbuka dan nyata tiap-tiap perkara. Tiap-tiap perkara. Mana tiap-tiap perkara ni? Daripada zat dan warna dan suara dan tidak suara dan lain-lain. Dan lain-lain. Terbuka dan nyata tiap-tiap perkara. Dia terbuka dan nyata ni tiap-tiap perkara yang ada. Jadi satunya sama, satunya basar, inkishaf lah, nyata, terbuka, terang. Akan tiap-tiap perkara yang ada. Ada. Tiap-tiap perkara yang ada. Ni pun sebut berulang kali juga ni. Kalau kudrah, iradah, mengada dan menentukan akan tiap-tiap perkara yang harus. Tidak termasuk yang wajib, tidak termasuk yang mustahil. Ilmu dan kalam, Allah mengetahui akan sekalian perkara, sama ada yang wajib, sama ada yang mustahil, sama ada yang harus. Tuhan mengetahui belaka. Sama basar, mendengar dan melihat akan tiap-tiap perkara yang ada. Perkara yang ada ni ada dua. Ada perkara yang ada yang wajib adanya. Ada perkara yang ada yang harus adanya. Ada pun perkara yang mustahil ada ke tak? Perkara mustahil ada ke tak? Anak Allah, isteri Allah ada? Tak ada. Jadi hak mustahil sama basar, tidak mendengar dan tidak melihat. Dah tak ada. Jadi sama basar, mendengar akan tiap-tiap perkara yang ada. Kalau ada tu qadim, zat Allah, dan sifat ma'ani Allah tu adanya qadim, Allah mendengar dan melihat akan zat Allah pun sedia kala. Allah mendengar dan melihat akan sifat ma'ani Allah pun sedia kala. Ada pun kita ni adanya baharu. Jadi Allah mendengar dan melihat akan kita yang baharu ni pun mendengar dan melihat baharu juga. Tapi janji perkara tu ada, Allah mendengar dan Allah melihat. Hak ada Allah mendengar, Allah melihat. Zat Allah ada ke tak? Ada. Allah mendengar dan melihat akan zat Allah. Ke Allah tidak mendengar, tidak melihat akan zat Allah? Kita mendengar dan melihat akan zat kita. Ada kan? Jadi Allah mendengar dan melihat akan zat Allah yang ada. Bila Allah mendengar melihat? Qadim, tanjizi qadim bagi samak dan basar. Kemudian hak ada. Sifat kidam bakok ada ke tak? Kita sebut dah tadi, tak ada sifat tu, cuma reti. Jadi Allah mendengar melihat tak akan kidam bakok? Tidaklah, sebab bukan benda yang ada. Kudrah iradah ada ke tak? Kudrah iradah ada. Maka Allah mendengar dan melihat akan sifat kudrah, akan sifat iradah. Sifat ilmu, sifat hayah ada ke tak? Ada. Allah mendengar dan melihat akan ilmu Allah.
Allah mendengar dan melihat akan sifat hayat Allah sebab ada. Kinabakak bukan sifat yang ada, maka Allah tidak mendengar dan tidak melihat akan kinabakak sebab kinabakak bukan sifat yang ada. Jadi Allah mendengar dan melihat akan zat Allah dan sifat-sifat ma'ani bagi Allah Subhanahu wa taala. Janji ada. Sama juga kita ni pun. Allah mendengar dan melihat akan kita yang ada kita baharu. Allah mendengar dan melihat baharu juga. Janji ada je. Daripada zat yang qadim, zat Allah. Allah mendengar dan melihat akan zat Allah sedia kala. Zat yang baharu, zat kita. Allah mendengar dan melihat akan zat kita ni, mendengar dan melihatnya baharulah sebab zat kita ni adanya baharu, Tuhan buatnya baharu. Maka Tuhan mendengar dan melihat pun baharu. Dan warna, ni sifat yang baharu dah ni, warna ni. Jadi Allah mendengar dan melihat akan warna ni pun baharu. Dan suara Allah mendengar dan melihat. Janji ada je. Suara bukan melihat, mendengar je. Tu hak adah kita. Suara ada ke tak? Ada. Maka boleh didengar dan boleh dilihat. Sebab suara ada kan? Kalau suara tak ada, macam mana nak takak suara? Rakaman tu kan dia apa, tangkap suara. Rakam suara. Macam mana boleh tangkap suara? Sebab suara tu benda yang ada, Tuhan jadikan di udara. Maka bila ada, Allah mendengar dan Allah melihat akan suara tu. Dan tidak suara dan lain-lain. Hak tak ada suara pun. Mana hak tak ada suara? Ada, tapi tak ada suara. Zat kita ni ada ke tak? Ada suara ke tak? Suara ni hak ni. Zat ni ada suara tak? Tak ada suara. Sifat warna, ada tak sifat warna? Ada suara ke tak? Tak ada suara. Allah bukan hanya melihat akan zat kita, Allah bukan hanya melihat akan warna yang ada di kulit kita, Allah mendengar akan zat kita, Allah mendengar akan warna yang ada di kulit kita. Janji ada je. Gimana? Hak ni pengong sikit mendengar, hak tak ada suara. Lah, janji ada. Hak ni lah hak jalanan yang muktamad. Allah mendengar, Allah melihat akan tiap-tiap benda yang ada. Allah mendengar akan tiap-tiap benda yang ada. Sama ada suara ataupun tidak. Janji benda tu ada. Satu pandangan laginya, Allah mendengar akan suara sahaja. Hak tak ada suara, Allah tidak mendengar. Tapi Allah mengetahui. Ada ni. Jadi hak ni dia panggil apa ni? Khilaf pada bab furu' aqaid. Furu' cabang dia je. Usul aqaid tu tetap dah. Allah mendengar, tu tetap dah tu. Kalau Allah tidak mendengar pekak, tu jadi kafir pula pegang gitu. Mendengar akan apa? Satu pandangan mengatakan akan hak ada bunyi. Itu pandangan da'i tu, pandangan muktamad. Bukan ada bunyi je, bukan ada suara je. Allah mendengar akan sekalian perkara yang ada. Sama ada perkara ada tu ada bunyi macam suara, ataupun perkara yang ada tu tak ada bunyi macam warna. Janji ada, Allah mendengar. Ni ada kita ni pandangan muktamad. Hak kita tu adah je. Kita dengar akan benda yang ada bunyi sahaja. Adah. Ni hak kisah perkara yang menyalahi adah. Ini kisah orang buta. Orang nak tipu dia. Atas pokoknya tu ada buah muda. Ni orang buta ni. Dia buta pun dia panyaknya laju. Dia panyaknya laju. Orang hok mata terang ni berapa kali. Tak pernah panyaknya berapa kali tau.
Pernah banyaknya? Orang buta. Dia banyaknya laju. Dia tak susah banyaknya ni walaupun buta. Dia tak akan naik ke langit pun. Dia ada sekat atas di kat buahnya tu. Tak akan naik sampai ke langit gitu. Ni boleh banyaknya. Tapi kalau orang nak tipu dia, naik pokoknya ni ada buah muda atas. Tak selalu tipu lah. Dia ambil telinga, dia pun bubuh di pokoknya. Bohong mu ni. Tak ada orang muda, orang tua belakang atas. Cuba kita ambil telinga kita pergi bubuh di pokoknya. Bunyi apa? Bunyi? Tak bunyi. Tapi walaupun tak bunyi, Tuhan dia dengar. Dia kata, kita dengar benda yang dia bunyi tu ada. Hak berlaku sama-sama. Tapi tak mustahil janji benda tu ada, Tuhan orang buta ni dengar. Tak mustahil. Dah kan kita dengar sama-sama kan hak ada bunyi tu ada. Hak kebiasaan, hak menyalahi ada. Menyalahi ada ni. Dah Tuhan tutup sifat penglihatan, Tuhan mengkuatkan sifat pendengaran dia. Ada ni. Tuhan tutup sifat penglihatan, Tuhan kuatkan sifat pendengaran. Ini atas dunia ni. Di hari akhirah, sifat pendengaran kita akan digandakan oleh Allah dengan 10,000 kali ganda. Ini sifat pendengaran kita. Sifat penglihatan kita, Tuhan ganda sampai ke 10,000 nak banding dengan sekarang. Maknanya kalau kita kata jarak mana kita boleh dengar ni? Sebab 10,000. Sekarang ni setara mana kita boleh dengar? Jarak mana? 50 meter. 50 meter boleh dengar lagi. Tapi kalau 10,000, kalau atas dunia ada Tuhan buat gini berapa kali, bubuh di telinga polis pula, tak ada orang nak buat kerja jahat. Dengar. Jadi hak Tuhan gandakan sifat pendengaran kita di hari akhirat 10,000, bukan hanya boleh dengar suara yang duk jauh, bahkan semua benda yang ada dalam syurga walaupun tak ada bunyi, kita boleh dengar. Tu ada ni dalam syurga, kita boleh mendengar akan sekian perkara yang ada, sama ada bunyi ataupun tidak. Sebab apa? Sebab Allah gandakan kekuatan pendengaran di telinga kita 10,000. Tapi ada atas dunia, kita hanya mendengar perkara yang ada suara sahaja. Adapun sifat sama Allah, mendengar akan sekalian perkara yang ada, sama ada perkara yang ada tu ada bunyi, ada suara ataupun tidak. Jadi termasuk zat ni tak ada suara. Allah mendengar akan zat kita, Allah melihat akan zat kita. Sifat warna, Allah mendengar akan sifat warna yang tidak ada suara, dan Allah melihat akan sifat warna. Janji ada, Allah mendengar dan Allah melihat. Sebab itulah ta'alluq bagi sifat sama' basar adalah maujudat, sekalian perkara yang ada. Allah mendengar dan Allah melihat akan sekalian perkara yang ada. Maujudat dipanggil. Kudrah iradah, mengada dan menentukan akan perkara yang haruh. Ilmu dan kalam, mengetahui dan berkata-kata akan perkara yang wajib, yang mustahil dan yang harus. Dia tiga-tiga tu, ilmu dengan kalam, kepada yang wajib, yang mustahil dan yang harus. Kudrah iradah hanya perkara yang harus sahaja. Sama' basar, mendengar dan melihat akan perkara yang ada, maujudat. Kan? Jadi bukan kata Allah mendengar akan bunyi, Allah melihat juga akan bunyi. Sebab bunyi itu benda yang ada, suara itu benda yang ada. Bukan Allah hanya melihat akan warna, bahkan Allah mendengar akan warna, sebab warna itu benda yang ada. Jadi sekarang ni suara, bukan Allah hanya mendengar, bahkan Allah melihat akan suara. Sebab suara ada.
Warna bukan hanya Allah melihat, bahkan Allah mendengar akan warna. Walaupun warna tidak ada suara, tidak ada bunyi, kerana warna tu benda yang ada. Samak basar mendengar dan melihat akan benda yang ada. Jadi yang dengan dia mendengar dan terbuka dan nyata tiap-tiap perkara yang ada lah, daripada zat dan warna dan suara dan tidak suara dan lain-lain. Warna Allah mendengar dan melihat, suara Allah mendengar dan melihat. Yang dengan dia mendengar tu dengan samak tu mendengar. Dengan samak ni sifat lah. Bukan samak ni macam alat. Sifat bagi Allah. Allah yang bersifat dengan samak mendengar akan segala perkara yang ada. Allah yang bersifat dengan basar di hadapan melihat akan segala perkara yang ada. Dan ta'alluq samak, ni nak cerita ni. Begitu juga basar. Ta'alluq inkishaf namanya. Berhenti molek tau. Ta'alluq inkishaf, koma situ. Namanya erti, pening lah. Inkishaf namanya. Kita namanya dulu tau. Namanya inkishaf. Ni inkishaf namanya. Balik tau. Ke mana? Dan ta'alluq fungsi sama. Begitu juga basar, sama dengan basar. Ta'alluq inkishaf namanya. Tadi lah inkishaf terbuka nyata. Apa erti inkishaf? Erti inkishaf. Kalau kita tengok erti inkishaf terbuka, terang dan nyata. Gitu. Terbuka inkishaf, terang makna inkishaf dan nyata. Seakan-akan tahu dengan ilmu seperti akan datang. Seakan-akan tahu dengan ilmu. Seakan-akan ni tahu dengan ilmu tu inkishaf juga. Tapi inkishaf nyata dengan samak basar tak akan sama. Inkishaf nyata dengan ilmu tak akan sama. Tapi nama inkishaf belaka. Maknanya samak ta'alluq inkishaf, basar ta'alluq inkishaf, ilmu pun ta'alluq inkishaf. Nyata bagi Allah dengan sifat samak, nyata bagi Allah dengan sifat basar. Sepertilah nyata bagi Allah dengan sifat ilmu. Tu seakan-akan tahu dengan ilmu seperti akan datang. Dia akan bicara akan datang tu. Dia ada bicara di hadapan tu, musyrak sebelah tu lah. Dia bicara berkaitan dengan ta'alluq sama, basar dan ilmu. Di bawah musyrak sebelah tu, musyrak 29 tu. Ada di bawah tu kan, daripada atas baris yang ke-10 tu. Seperti akan datang. Akan datang ni musyrak sebelah tu lah. Musyrak 29 baris yang ketiga dari baris yang ke-10 daripada atas. Tajuk dianya hak di garisan tu. Ta'alluq sama, basar dan ilmu. Tiga-tiga ini ta'alluq inkishaf. Erti inkishaf terang, nyata, terbuka. Dan wajib kita i'tiqad bahawasanya terang, nyata, terbuka bagi Allah. Pada tiga-tiga ini berlain-lain. Tak samalah. Nyata bagi Allah dengan ilmu, nyata bagi Allah dengan sama, nyata bagi Allah dengan masa lain-lain. Tapi dia kata seakan-akan. Ni kata seakan-akan. Seakan-akan pada pihak terbuka, nyata dan terang. Itu dia kata seperti akan datang. Seperti akan datang tu musyrak 29 tu. Dia kita ngaji ni kitab kan. Seperti yang lagi akan datang bicaranya. Seperti yang telah lalu bicaranya. Dia kitab. Kalau kita ngaji pondok, seperti akan datang bicaranya, dia akan beritahu lah musyrak berapa akan datang tu. Seperti yang telah lalu bicaranya tu akan beritahu lah. Hak telah lalu, telah lepas tu musyrak berapa. Ni
pondok. Kalau orang jenis malah seperti akan datang bicaranya kat mana, sabarlah, tak sampai masa lagi. Tu jenis malah. Seperti yang telah lalu bicaranya, dah mana telah lalu dah kan. Hak ngaji lepas-lepas dah tak ingat dah. Kena marah pula Dah seperti yang telah lalu bicaranya. Hak telah lalu bicara, kat mana telah lalu? Kat mana apa? Kitab masing-masing ada kan? Beliklah sebelum tu. Adalah. Semua nak beri belaka ni. Manja sangat. Tu dia malah nak cari tu. Kata dok tu gua akan cerita. Seperti lagi akan datang. Buka musrat ni. Seperti yang telah lalu bicaranya. Lepas dah. Musrat ni. Beritahu belakang tu. Gitulah. Tapi kalau jenis malah, seperti yang lagi akan datang. Ya tak tahu je. Akan datang surat berapa. Seperti yang telah lalu bicaranya. Lepas dah. Ya senyap je. Tak sudah tanya. Kena marah. Seperti yang lagi akan datang tu. Kat mana? Sabarlah. Masa siapa tepat akan datang tu. Kalau telah lalu tanya. Lagi kena marah. Telah lalu dah kan. Tak kerti. Tak ingat orang lama. Habis lah kena. Tapi biasa tu akan cerita lah. Seperti akan datang. Seperti yang telah lalu bicaranya. Jadi inkishah samak dan basar ni seakan-akan. Tahu dengan ilmu seakan-akan je. Sebab ilmu pun inkishah juga. Tapi berlain-lainan lah. Nyata dengan ilmu. Nyata dengan ilmu. Nyata dengan samak. Cara nyata dengan samak. Nyata dengan basar, cara nyata dengan basar. Dia tak akan sama, tapi seakan-akan, sebab dia panggil inkishah belaka, nyata. Kudrah taksir, memberi bekah. Iradat takhsis, menentu, menetap, memutuskan. Kalam dilalah, menunjukkan. Itu sebut dalam minggu lepas tu kan. Kalam dilalah, bukan taksir. Ayyaqula lahu kun fayakun. Bukan Tuhan mengada dengan kun. Sebab kun tu kalam. Kalam bukan taksir, bukan beri bekah. Kalam ni dilalah. Kun fayakun, nak menunjukkan bahawa Allah ni mengadakan sesuatu tu segera ada, seperti kata kun. Bukan buat dengan kun. Kun tu kalam. Kalam dilalah, menunjuk, bukan taksir. Mana ni? Hak hakikinya mana? Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Tengok tu. Allah khalaqa, menjadi akan langit dan bumi. Bukan Allah kata kun jadilah langit, kun jadilah bumi. Bukan. Allah khalaqa, Allah menjadi. Khaliqu kulli syai', yang menjadikan akan sekalian perkara. Tuhan yang menjadi, bukan Tuhan yang berkata. Kalam itu dilalah, nak menunjuk akan apa yang Tuhan nak royak kita. Tuhan nak menunjukkan kepada kita akan sifat yang wajib bagi Tuhan. Tuhan nak menunjuk pada kita akan hukum hakam. Tuhan nak menunjuk akan kita akan kisah-kisah rasul-rasul yang lampau. Itu dilalah dia panggil. Quran contohnya kan. Itu kalam. Dilalah. Dilalah nak menunjukkan akan kisah-kisah lampau. Dilalah nak menunjukkan akan perkara akan datang di hari akhirah. Itu kalam. Dilalah nak tunjuk. Tunjuk bab Allah, sifat wajib bagi Allah. Ada ni. Tunjuk kisah-kisah rasul yang rasul-rasul yang lampau. Itu dilalah. Kalam bukan taksir. Hak taksirnya mengada adalah takluk bagi kudrah. Allah khaliq, Allah yang menjadikan. Bukan Allah kata. Kun bukan. Itu nak menunjukkan bahawa segeranya Allah mengadakan seperti Allah kata. Tapi Allah mengada bukan dengan kalam. Allah mengada dengan kudrah. Kalam dilalah, kudrah adalah
taksir. Mustahak juga ni. Ramai orang bawa Tuhan buat dengan kun. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Dia pun ambil ayat tu, Tuhan buat dengan kun. Kun kalam, kun kalam ni menunjuk. Bukan kalam ni berkata-kata, bukan kalam ni mengada, menunjuk. Hak taksir adalah qudrah. Bermaknanya apa maksud hak pengertian sifat sama, kemudian ta'alluq sama, ta'alluq inkisyah sama dengan ta'alluq basar, inkisyah juga, seakan-akan nyata inkisyah ni tahu dengan ilmu. Bermaknanya Allah Ta'ala sedia mendengar. Bukan sedia mendengar ni sedia gitu, bukan. Sedia ni makna qadim, sedia kala. Allah Ta'ala sedia makna sedia kala Allah Ta'ala mendengar dan nyata terbuka terang dengan sifat pendengarnya. Dengan sifat pendengarnya, dengan samak tu lah. Jadi semua dengan pendengar ni, dengan sifat sama akan sekalian perkara yang sedia adanya dan yang baharu adanya. Sedia adanya zat Allah dan sifat Allah, yang baharu adanya zat kita dan sifat kita. Jadi hak sedia ada, perkara yang sedia ada, zat Allah dan sifat Allah ni, Allah mendengar sedia kala tanjih qadim bagi sama. Dan yang baharu adanya, Allah mendengar akan zat yang baharu ada dan sifat makni yang baharu ada. Allah mendengar pun baharu juga, tanjizi hadis. Tapi takluk dia akan bicara di hadapan. Takluk tanjizi qadim, tanjizi hadis, suli qadim dia akan regu dengan takluk basar di hadapan. Dia muka surat 29 bawah sekali tu. Sama ada perkara itu, perkara yang Allah Ta'ala mendengar ni, ada suara ataupun tidak. Tuhan dengar belaka. Hak tak ada suara, contoh warna. Hak tak ada suara, contohnya zat, tak ada suara. Tapi Allah mendengar. Mana? Seperti zat suatu warna. Seperti zat suatu warna. Sama ada suara atau tidaknya. Mana? Seperti zat. Betul? Suatu warna. Di zat ni tak ada suara. Warna tak ada suara, tapi Allah mendengar akan zat. Allah mendengar akan warna. Tu kena tengok dalam kitab Faridah tu, ayat dia macam mana tu. Panas, sejuk dan lain. Panas ada ke tak? Ada. Sejuk ada ke tak? Ada. Allah mendengar akan panas, Allah mendengar akan sejuk. Ada ni. Adapun kita panas sejuk ni kita dapat dengan panca indera sentuh. Kalau kita lah panca indera sentuh. Kalau kita panca indera sentuh. Kita boleh tahu panas sejuk, kita dapat dengan panca indera sentuh. Adapun sining ni Tuhan mendengar akan panas, Tuhan mendengar akan sejuk. Sebab apa? Panas ada, sejuk ada, Tuhan dengar lah. Dan lain setengah pandangan sejuk panas ni hak tu ta'alluq bagi sifat idrak. Ta'alluq bagi sifat idrak. Dalam kitab kita ni dia datangkan sifat idrak, didatangkan sifat ni takwin dalam kitab kita ni. Sifat idrak, sifat takwin, muka surat 37.
Sifat 37 sifat idrak, sifat ma'ani juga. Sifat takwin, sifat ma'ani juga. Kalau kita ambil sifat idrak, sifat takwin, aqaidul iman 58. Kita ni kalau sifat 20, keluar aqaidul iman 50. Kalau kita pakai jalanan sifat 13, aqaidul iman 36. Kalau kita pakai idrak takwin, aqaidul iman 58. Dan ada dalam kitab aqaidul iman 68. Dah ni. Kan kita kan aqaidul iman 50 kan. Sifat Allah, sifat Rasul, semua sekali keluar jumlah 50. 20 yang wajib bagi Allah, 20 yang mustahil, satu yang harus, jadi 41 jumlah dia. 4 bagi Rasul wajib, 4 mustahil, 4 harus, jadi 9. Jadi 50 lah, 41 campur 9. Tapi kalau kita pakai jalanan sifat 13, tak ada kaunuhu, kena tolak 14 lah. Sebab tu 7 yang wajib, kaunuhu 7. Lawang dia 7 juga. Jadi 14. 50 tolak 14, 36. 36 je lah. Ni tambah pula ni sifat idrak, sifat takwin, kaunuhu mudrikan, kaunuhu mukawwinan. 4. Lawang dia 4. 50 campur 8, 58. Tapi ada jalanan 68. Aqaidul iman yang terkandung di bawah 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, 68. Biasa dengar tak? Kita biasa dengar 50 je. Sebut 36 tadi pun ngigar tak? 36 lah kalau pakai jalanan Imam Asy'ari 13 sifat. Hak 50 tu pakai jalanan Imam Maturidi 20 sifat. Keluar jumlah 50. Tapi kalau 13 je, 36 je lah. Ni sambah pula idrak takwin, kaunuhu mudrikan, kaunuhu mukawwinan. Sebab idrak takwin ni sifat ma'ani ni macam kudrah ni. Maka dia ada maknawiyah dia. Kaunuhu mudrikan, kaunuhu mukawwinan. Jadi 4 sifat wajib. Hak mustahil 4, jadi 8, 58. Hak 68 ni saya macam di surah Iman hak hari Selasa tu ada hak bagi jadual tu. Jadual sifat 20. Jadual tu ditulis oleh Sayyid Abdul Rahman. Sayyid Abdul Rahman. Jadual tu disahkan, ditashihkan oleh almarhum Haji Syafi'i. Haji Syafi'i apa ni? Haji Syafi'i Nyokembo. Haji Syafi'i kampung Nyokembo. Kampung Nyokembo. Tahu kamu kampung Nyokembo kat mana? Kat Taki Air, dekat dengan sekolah Ustaz Ahmad. Tu kampung Nyokembo. Perasan tak perasan? Kalau kita mari dari tepi laut Pulau Musang sampai tepi laut kat Paluh panggil dia, dekat yang burung ni kan. Kita nak pergi pada sekolah Ustaz Ahmad tu kan. Kan dia kat Taki Air tu kan dia selekor gitu sikit kan. Cuba tengok di signboard tepi tu, kampung Nyokembo. Tanya lalu situ. Tanya lalu belakang nampak nganga. Tanya lalu dokok tu. Mai dia tepi laut dia yang burung ni, hak mai dia Pulau Musang ni kan. Kalau kanan gimana? Kalau kiri balik kepada cabang ni, balik kepada yang burung, masjid yang burung, pergi straight. Selekor tu kan, belah kiri tu ada Taki Air, lepas tu ada sekolah menengah Ustaz Ahmad. Dekat Taki Air tu cuba tengok signboard dia tu, belah tepi yang kampung
Mana orang kita ni? Orang KL belaka kita ni. Pasang tau? Kampung Nyokembo. Almarhum Haji Syafi'i, kampung Nyokembo. Haji Syafi'i mana? Pondok Losong tu lah. Losong Haji Mat Syafi'i tu. Tu gua Haji Mat Syafi'i Losong tu lah. Tapi tulis rambut dalam catatan tu kampung Nyokembo. Situlah Nyokembo. Nyokembo tau. Nyokembo lah situ. Tapi orang kenal Losong Haji Mat Syafi'i. Lalu lah kali tengok situ. Sela-sela tengok bis genam molek. Orang ni nak pergi kiri apa ni? Tengok signboard tu je. Tengok signboard tu. Jangan kita lalu, kadang-kadang lalu hari-hari belum tentu lagi tak perasan. Jadi jadual tu Tugu Haji Mat Syafi'i Losong yang ngesah kan. Tapi jadual tu 68 yang terkandung di bawah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah 68. Kita 50 biasa. Hak ni 58, hak tu 68. Dipecah belaka, dipecah. Terkandung di bawah Muhammadur Rasulullah laginya. Ada malaikat, mustahil tak ada malaikat. Ada kitab, mustahil tak ada kitab. Ada kiamah, mustahil tak ada kiamah. Dipecah-pecah jadi 68. Iyalah, terkandung di bawah Muhammadur Rasulullah. Mana? Malaikat. Tahu malaikat? Nabi kita cerita malaikat kan? Jadi ada malaikat. Mustahil tak ada malaikat. Sebab Nabi cerita adalah. Mustahil tak ada. Nabi bawa kitab. Ada kitab. Mustahil tak ada kitab. Nabi cerita rasul-rasul lain ke? Maka termasuk dalam Muhammadur Rasulullah. Ada nabi-nabi rasul yang lain. Mustahil tak ada nabi rasul lain. Nabi Muhammad je nabi rasul. Mustahil. Sebab Nabi kita cerita nabi-nabi yang lain kan. Jadi dia pecah. Keluar semua sekali jumlah 68. Masa dia ada anak beranak almarhum Sayyid Abdul Rahman tu. Dia biasa bawa jadual tu ratus. Sekali bawa ratus habis. Sekali bawa habis. Sebab apa? Masing-masing dalam RM3 je sekeping. Masing-masing beli 4-5 keping nak bagi. Sebab di dalam jadual tu dia pecah. Sifat dia pecah. Sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Dia duk panah. Dia ada pula anak panah istighna, iftikar. Kemudian sifat-sifat wujud, kidam bakok semua ngedali. Dalil Quran belaka dalam tu. Dalam tu semua dalil Quran. Ada ni, wujud kidam bakok semua dalil Quran. Maknanya memang comel lah. Comel. Tapi dia kena mengaji tak mengaji, dia payah nak faham kot sebab dia panah-panah tu lah. Tengok insya-Allah kita lain kali kita bawa pun apa tu. Dia RM3 sekeping, dia warna setengah orang dia frame. Dia frame. Dia bubuh dalam frame, dia bubuh dinding. Dia tengok tu sifat nafsiyah hak mana, salbiyah hak mana, ma'ani ada hak mana, hak ma'nawiyah hak mana. Beratus dia bawa itu. Dah masing-masing 4-5 keping. Dia kilat molek. Tapi nak cerita jalan jadual tu terkandung di bawah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah jadi 68. Kita faridah ni 58 je. 58. Dalam kitab kita ni dia terkandung di dalam 2 kalimah syahadah muka surat 45 tu terkandung di dalam 2 kalimah syahadah. Kemudian surat 49 atas sekali. 49 atas sekali tajuk dia terkandung dalam 2 kalimah.
Hak atas tu masuk dan terkandung dalam la ilaha illallah 41 dan dalam Muhammadur Rasulullah 9. Maka terhimpun dalam dua kalimah itu 50 akidah. 50 akidah. Kemudian di bawah tu pula mengikut khilaf pada terkandung dan terhimpun dan terkandung dalam dua kalimah itu 50 akidah. Ialah mengikut kaul yang masyhur, iaitu sifat 20. Kemudian di bawah tu ada pun kalau kita kira masuk yang 8 ini, 8 mana? Idrak, takwin, kaunuhu mudrikan, kaunuhu mukawwinan, mustahil dia 4. Di atas 50. Dahulu jadilah terkandung itu 58. 58. Dan jika kita mengikut kaul yang rajih, kaul yang kuat dalil, iaitu wajib kita mengetahui jalan tafsir 13 je. Nescaya terkandung dalam dua kalimah itu 36 akidah. 36. Itulah. Hak masyhur kita 50. Kalau masuk takwin idrak, takwin, kaunuhu mudrikan, kaunuhu mukawwinan 4, la mustahil 4 jadi 58. Kalau kita ikut jalanan kaul yang rajih, kaul yang kuat dalil, 13 sifat je. Jadi semua sekalinya 36. Hak 68 tu hak dalam jadual tu, bukan dalam kitab kita ni. Jadi dalam hak pandangan hak kata sifat idrak ni, jadi Tuhan mendapat akan panas ke sejuk ke dengan sifat idrak. Pada ni. Dengan sifat idrak. Dia gini, kita yang kita dapat dengan panca indera sentuh, kalau kita yang kita dapat dengan panca indera cium, yang kita dapat dengan panca indera kecap. Kita ada 5 panca indera kan, al-hawasul khamsah. Kita ada 5 panca indera. Panca indera penglihatan, panca indera pendengaran, panca indera pesentuh, panca indera pecium, panca indera pekecap, panca indera sentuh ni jabat lah kita panggil. Yang mana di tubuh kita ni ada panca indera sentuh belaka, melainkan tempat yang tak sapa di ruh, tak ada ruh. Tempat tak ada ruh, tak ada panca indera sentuh. Mana? Rambut tak ada roh, kuku tak ada roh. Sebab tu rambut kuku kita kerat tak rasa ke apa, sebab tak ada roh di situ. Cuba kerat daging. Suka pula dah. Kenapa kita kerat rambut, kerat kuku tak rasa? Tak ada roh di situ. Roh tak ada di situ. Maka di tempat yang tidak ada roh, tidak ada panca indera sentuh. Kita boleh ambil tak rambut kita letak di satu benda, boleh dapat tak? Boleh tahu tak licin ke kasar? Tak boleh. Nak tahu licin kasar, sentuh dengan tempat yang ada roh. Kita pun sentuh. Tahulah tempat tu licin, kasar. Itu panggil panca indera sentuh. Kalau orang yang kena penyakit angin, dihilang panca indera sentuh, dia tak rasa apa. Kasar ke, licin ke, panas ke, sejuk ke, dia mati, daging dia mati. Hilang panca indera sentuh. Dia ada panca indera, dia panggil kecap. Deria rasa, kalau orang panggil sekarang, deria rasa. Deria rasa ni kita dapat rasa manis, masing, itu deria rasa. Kemudian kita dapat dengan deria cium, panggil deria bau, wangi, busung, itu dia tu. Dia dalam kitab, benda yang kita dapat dengan kecap, dengan rasa ni ada 9. 9. Tahu dah 9? Manis, masing, masang, kelak, pahit, apa lagi? Di 9 semua sekali. Ingat? Dia ada 9. Benda yang kita dapat dengan rasa lidah ni. Manis, tak dah tu. Masing, tawar, masang lain, masing lain. Kelak tu macam wah putih kan.
Ada buah putih. Kelak. Lepas tu lagi apa ni? Dia ada 9 semua sekali. Yang kita dapat dengan panca indera rasa. Kalau kita rasalah. Ada. Jadi, kalau kita dapat dengan panca indera sentuh. Licin, kasar. Panas, sejuk. Kita dapat dengan panca indera cium, bau, wangi, busung. Yang kita dapat dengan panca indera rasa, manis, masin. Tuhan dapat dengan sifat idrak. Dia kata. Tuhan dapat dengan sifat idrak. Bukan Tuhan sentuh, Tuhan tak sentuh. Bukan Tuhan pergi cium, bukan Tuhan pergi rasa, tidak. Tanpa berhubung, tanpa sentuh, tanpa cium, tanpa tanpa pergi rasa. Tapi Allah dapat semua tu dengan sifat idrak. Sifat takwin ni Tuhan mengada. Tu takwin. Dah kudrah. Kudrah ni Tuhan berat kepada ada, tu fungsi ta'aluk kudrah. Jadi ada sungguh takwin. Kata bagi dua gitu. Tak kenal kita ni, tak masyhur pandangan ni. Kalau kita buat contoh. Ni buat contoh je ni. Contohnya kudrah ni, kalau kita nanok nasi api kuat. Takwin ni kalau kita gak api slow tu. Faham tak ni? Sebab berah ni berah kekung. Tapi dengan api kuat tu, berah tu akan nak pergi kepada nasi. Tapi tak ada nasi dengan api kuat jadi hanya pada tak ada nasi api kuat tapi berah tu sudah pergi kepada nak jadi nasi. Yang jadi nasinya api slow tapi perlahan. Tu takwin. Jadi kudrah, benda hak tak ada ni berat kepada sebelah ada, mengadakan sungguh adalah ta'aluk takwin. Ta'aluk bagi sifat takwin, mengada sungguh. Kita daklah hak kudrah belaka tu dia ngetakwin pula. Ni jadi tambah ni. Kita pati Faridah ni kecil je ni. Boleh ngaji belaka ni. Boleh ngaji belaka ni. Bisa tak ngaji sifat idrak, sifat takwin? Tak je? Wah tak je. Jadi hak panas, hak sejuk tu satu pandangan Tuhan dapat dengan sifat idrak. Hak ni tak ni? Nyata bagi Tuhan dengan sifat sama. Nyata bagi Tuhan dengan sifat sama. Walau panas sejuk mana ada suara. Dah tak syarat ada suara. Nyata bagi Allah dengan sifat sama. Warna dengan sifat sama. Panas sejuk dengan sifat sama. Ada ni. Acak benda yang ada, maka kesemuanya Allah mendengar terang nyata tu inkisyaf dengan sifat pendengarnya dengan sifat sama. Dan tidaklah mendengar terang Allah Ta'ala dengan telinga. Kalau kita mendengar dengan telinga, Allah Ta'ala bukan mendengar dengan telinga dengan sifat sama. Kita pun kita mendengar dengan telinga. Dengan apa? Dengan sifat sama yang Tuhan letak di gegendang telinga. Telinga ni jangan faham telinga ni cuping ni. Ni bukan, ni cuping. Kita bukan dengar dengan cuping ni. Dengan sifat sama yang Tuhan letak di gegendang telinga. Mana kalau kita kata kita dengar dengan gegendang telinga. Allah dengar dengan sifat sama. Bukan dengan gegendang telinga. Dengan sifat sama. Kita melihat dengan mata. Allah melihat dengan sifat basar, bukan dengan mata. Kita pula kita melihat dengan mata ni bukan zat mata hak bulat tu. Sebab ada orang yang mata bulatnya comel tapi tak nampak. Jadi kita ni melihat dengan sifat basar yang Tuhan letak di biji mata. Dia gitu. Ada ni. Ada orang kan biji mata dia comel tapi tidak dapat melihat. Tapi kita kata kok kita mendengar dengan telinga, kita melihat dengan mata. Allah mendengar dengan sifat sama bukan dengan telinga. Allah melihat dengan sifat basar bukan dengan mata. Sebagaimana terdahulu Allah hidup dengan sifat hayah
Bukan Allah hidup dengan roh. Kita hidup dengan roh. Gitu je lah. Dan mustahil lawannya lawan bagi sifat sama, iaitu tuli. Kita ambil dalil di sikit. Dalil sama, kalaulah, ni dalil akal. Kalau Allah tidak mendengar, Allah tidak bersifat dengan sifat sama, tentulah tuli. Tentulah tuli. Maka tuli itu sifat kekurangan. Dan kekurangan itu mustahil. Mustahil atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tetaplah, kejaplah Allah bersifat dengan sifat sama. Dan mustahil lawannya lawan sama, iaitu tuli. Tetap kejap, Allah tidak tuli. Dalilnya, kalau Allah bersifat dengan sifat tuli, sifat kekurangan. Kekurangan mustahil atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kita pegang kejap dah secara ijmal. Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Kita pegang kejap dah, maha suci Allah daripada sifat kekurangan yang tidak terhingga banyak. Kejap dah situ. Tu kejap dah. Jadi tuli ni di hadapan pula buta ataupun bisu, itu sifat kekurangan. Sifat kekurangan mustahil atas Allah. Kalau Allah bersifat sifat kekurangan, maka tak ada lah makhluk, tak ada lah langit bumi. Sebab apa? Sebab kalau kekurangan di Allah tak boleh nak selesai, nak buat langit bumi macam mana? Jadi rekah kitanya, apakah dalil Allah bersifat dengan sifat sama? Ada langit bumi. Apakah dalil Allah bersifat dengan sifat basar? Ada langit bumi. Apakah dalil Allah bersifat sifat kalam? Ada langit bumi. Langit bumi itu dalil kudrah, bukan dalil sama basar kalam. Tengok kita manusia, ada orang tuli boleh buat kerja, ada orang buta boleh gerak, ada bisu, gagah dia. Sebab manusia tu ada Tuhan yang gerakkan, ada Tuhan yang atur, ada Tuhan yang susun, yang tadbir. Walaupun dia pekak, walaupun dia buta, walaupun dia bisu, boleh buat kerja sebab ada Tuhan. Tapi kalau Tuhan bersifat dengan sifat tuli, buta, bisu, tu kekurangan. Nak buat langit bumi macam mana? Jadi maknanya dalil rekah sama basar kalam sama dengan dalil kudrah iradah ilmu hayah juga, iaitu dalilnya ada langit dan ada bumi. Itu dalil akli, dalil akal. Dalil ayat Quran, wa huwas samiul basir, wa huwas samiul alim. Itu dalil ayat Quran. Allah mendengar, Allah melihat. Allah mendengar, Allah mengetahui. Itu dalil ayat Al-Quran. Dia panggil dalil nakli. Ni dalil akli. Kedua belah basar sifatun ma'aniyun. Wallahu a'lam.